الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keizinannya dan inayahnya serta kudanya dan iradatnya dapat kita bersama-sama pada petang ini bagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab apa artinya saya menganut Islam. Kita dalam Islam untuk apa? Untuk mari atas dunia ni makan minum sajakah? Mari bersukaria sajakah? Mari nikah kahwin sajakah? Mari gelak ketawa sajakah? Ataupun kita majlis sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawapan ini ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makan pun apalah makan beribadah. Kalau kita suka beribadah. Kalau kita kahwin beribadah. Kalau kita beranak, cucu dan sebagainya adalah kerana ibadah. Ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini kita sambung pengajian kita. Saya juga mestilah takut, nombor 13 deh. Saya juga mestilah takut hanya kepada Allah dan tidak takut kepada yang lain. Kita hanya takut kepada Allah, khauf pada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukan bermakna takut seperti kita takut kepada makhluk. Kita takut kepada Allah, kita lagi dekat dengan Dia dalam erti kata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut kepada hantu lebih takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang belakang, tak pandang-pandang dia belakang. Filem apa tu filem hantu tu Jadi maknanya bahawa takut kepada Allah dalam erti kita melaksanakan ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana perintah Allah buat, mana-mana larangan Allah tinggal, itu saja takut kepada Allah. Kita tengok dengan ilmu kita, mana ilmu yang disuruh oleh Allah yang wajib dilaksanakan, yang sunat pun kita buat. Macam contoh Allah sebut inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika fanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah nak beri kita satu nikmat, nama dia ni nikmat yang sangat banyak, nama dia Telaga Al-Kautsar. Ustaz tak nak hurai panjanglah, cuma nak sebutnya untuk siapakah yang dapat Al-Kautsar itu? Pertamanya orang sembahyang kerana Allah. Nak sembahyang kerana Allah. Yang kedua orang yang berkorban lembu, berkorban binatang pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah. Berkorban. Walaupun bukan perintah wajib, tetapi dia menjadi keperduan bagi orang yang beriman menuruti segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti nak korban. Kita korban pula bukan kerana yang tu murah, yang ni mahal, atau bukan kerana orang lain tu pakak-pakak buat, kita tak buat malu orang. Kita buat kerana Allah, bukan kerana darahnya, bukan kerana dagingnya, dan bukan kerana apa-apa, tapi kerana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita maknanya kalau orang mukmin, orang yang takut kepada Allah, dia laksanakan apa saja perintah Allah dan meninggalkan apa saja dilarang oleh Allah. Kalau terlaksana buat pun, dia sentiasa bertaubat, sentiasa diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey ini disebut ni. Perasaan takut tersebut seharusnya menyebabkan saya menjauhi kemurkaan Allah dan larangan-larangan. Saya jauhi takut Tuhan marah. Tuhan marah ni dia ada benda, ada marah biasa, ada marah laknat. Ada marah biasa, ada marah laknat, ada marah yang menyebabkan Allah tidak sumbatkan kita ke dalam syurga Allah. Sumbat kita dalam neraka, duduk dalam neraka. Lah ni kita tak nampak muka tak. Kita tidak di akhirat lagi. Tapi di akhirat esok baru kita nampak, oh neraka ni weh, nak syurga ni weh, ada. Jadi sebab itu maknanya dia kata perasaan takut tersebut
seharusnya menyebabkan saya menjauhi larangan-larangan Allah. Larangan-larangan tak karaoke. Ini karaoke boleh, sebenarnya boleh, tapi di rumah kau je lah. Jangan karaoke luar dengan joget, dengan pakai baju ketat, dengan pakai duduk sana duduk sini, dengan melawan yang tak boleh. Benda tak boleh. Benda asal boleh, tapi di rumah engkau dengan suami engkau dengan anak engkau dengan isteri engkau lah, gila. Jangan sampai ketelan mikrofon tu sudah. Keluar. Jangan ketelan, mati. Maknanya buat apa yang disuruh, tak ada masalah. Tapi jangan lalai dengan Tuhan. Orang nak main golf, mainlah golf, tapi jangan tak sembahyang. Nak main snorkel, dia belum tentu judi belaka. Main snorkel, judi belaka. Main golf, judi belaka. Tapi mainlah, jangan main yang judi. Jangan tinggal sembahyang, jangan tak takut ke Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah sekali saya masuk dalam kedai snorkel. Kopiah ni. Budak-budak semua tengok. Saya cakap, "Dek, berapa abang main?" Bukannya pandai pun. Kalau tak masuk-masuk pun. Lepas tu adalah Allah masuk tu pejabat saya di Batu Cape Center Point. Sebelah dia buat kedai snorkel. Jadi saya cakap, benda ni tak apa. Budak tu bagi duduk tengok. Saya cakap, "Dek, main snorkel tak apa. Tapi jangan judi, jangan tak semayang." Ya. Kita keluar. Ni main sampai tak semayang, sampai main bola gitu juga. Main dari pukul 3 petang. Balik-balik pukul 7 lebih kan. Dasar. Main tak apa lah. Supaya kita orang perempuan, aku tak tahu dia main apa. Maaf bukan perempuan. Tak tahu apa yang dia main. Aerobik main lah, tapi biar sama-sama perempuan. Jangan ada lelaki walaupun seorang. Sebab kau duduk tungging, kau duduk akad, kau duduk belek, apa yang jadi masalah? Orang lelaki ni sekurang-kurangnya dia akan jelik. Dia akan jelik. Itu yang tak boleh, itu yang haram. Kalau kau sama-sama perempuan, kau ikut. Nak buat apa pun. Tetapi jagalah ada sebagai seorang muslimah. Saya pergi Kamboja, duduk hotel tu seolah duduk kawasan kampung Islam. Tapi tepi Sungai Mekong tu setiap pukul 6 lebih, waktu dia lah, ada aerobik. Lagu dia orang. Mula-mula tu saya tengok jugalah, sampai pabrik tu orang Islam. Hak gemuk ada, hak ada. Saya tengoklah, tapi tengok je lah, tengok sekadar tengok je lah. Tak adalah kata nak tengok. Adalah, maka dia tak tahu dia cakap Melayu. Jadi tengok je lah, tengok setakat tu je lah, Allah. Lepas tu saya yang kedua duduk situ juga. Mari nak nyampah lah, waktu maghrib pun, orang azan pun. Tahulah kau. Tapi yang tukang apa duduk depan tu lelaki. Yang akan lelaki. Lepas tu pula tepi Sungai Mekong pula tu ramai-ramai orang tengok. Nampak macam so, tak boleh lah. Tapi kalau dalam rumah kau tak nak pakai apa pun, gila kau nak buat apa pun. Tak nak pakai apa pun. Depan cermin, kau seorang-seorang kau je. Lagi lah kau nak buat apa, asal peluh kau goyang pun dia peluh ini kau buat benda-benda lagi, dia benda yang haram. Takutlah pada Allah. Balik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Kata Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya serta takut dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kemenangan ini makna syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat kemenangan adalah orang yang mendapat syurga Allah, orang yang mendapat rahmat Allah, yang mendapat kasih sayang Allah. Itu kasih sayang Tuhan. Itu bila dapat kasih sayang Allah, dapat rahmat Allah, Allah bagi belakang kat dia. Macam isteri lah.
isteri ni bila dia buat sesuatu suami sayang, suami suka. Buat tu suka, Allah sukanya awak masuk gulai singgan pun dia suka. Gulai singgan, ikan rebus, budu, jering, kerdas, petai. Tapi suami makan, ya Allah sedapnya, sukanya. Bila kita buat sesuatu yang suami suka, ikut isteri ni tak, suami bagi. Nah, bang, okey, 7 bulan nanti gaji. Okey, dapat duit nanti. Betul kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat apa Tuhan buat, Tuhan bagi belakang kita. Nah, kalau kita nak apa Tuhan bagi, Allah tak sebut lagi dalam hati, tak keluar daripada mulut, tapi kita buat apa Tuhan suka, berasa dalam sedih, terus apa terdetik di dalam hati. Allah bagi. Tu kadang-kadang Allah lagi Rasulullah ni hantar kuih ni, saya memang ingat nak makan kuih ni. Nah, ada je benda datang. Nah, ada je benda Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Sebab sesiapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul. Rasul wajib, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi kita kena ikut. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi kita kena tinggalkan. Nah, apa saja. Everything, kalau dia orang. Baiklah apa pun. Tapi apa saja yang diberi oleh Allah, bawa oleh Nabi, benar kita kena ikutlah. Ada, kita kena ikut. Apa yang Nabi bawa? Bawa Islam, bawa kecantikan, bawa kedamaian, bawa kebahagiaan, bawa ketenangan, bawa syariat. Ini paling besar. Kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Tak langgar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut. Mana kita ada antara orangnya Tuhan sebut dalam Quran, wa may yuta'allaha wa rasul wa yakhshallah, dan mereka takut dengan Allah, takut Tuhan Allah. Supaya kita takut dengan suami Allah ni, abang aku dalam ni, aku pecahkan barang yang dia ni, Allah marahlah suami aku. Bagaimana kita nak buat supaya dia ni jangan marah? Kita tak cerita dulu, balik dia, kita bang, pandai-pandai lah, aku tak pandai. Orang perempuan ni tak ada ilmu dia kan. Laulah bang tadi kan, benda tu jadi iya ke? Apalah kita ini balik bangun, suami melenting bukan main. Piuh dia buat. Apalah kau ni? Samalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala buat. Kalau dia sembuh, kita ni rasa macam perintah dia kita buat. Hak wajib kita laksanakan, hak sunat pun kita buat. Walaupun sunat kita wajib, kita buat. Allah sayang, Allah kasih, Allah cinta. Nah, insyaAllah aku dengan Tuhan. Salah aku dengan Tuhan, salah. Tapi Allah minta maaf lah Tuhan, minta maaf lah ya Allah. Aku salah buat, aku salah ni, aku salah ni. Tuhan bagi syurga. Tak ada masalah. Nah, cuma kita ego saja. Buat salah pun, nanti dulu taubat, nanti bulan 11, bulan 12 ni aku nak pergi Makkah, baru aku nak taubat. Itu ego nama dia. Bukan setakat dia je ego, motor pun ego. Motor ego kan ada kan? Nah, maknanya sombong. Sebab tu dosa orang yang berdosa ni, kadang-kadang dia tidak bertaubat, selalu dia ada dua dosa. Satu dosa dia lakukan, satu lagi kerana melengah-lengahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi orang yang takut dengan Allah, bila dia buat sesuatu, dia kembali kepada kita. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Nalah kamu beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kembali dengan Tuhan ya Allah. Maknanya bahawa sesiapa saja yang melakukan kesilapan dan kesalahan, kembali kepada Allah. Istighfar je bukannya susah pun. Bukannya nanti dulu saya nak istighfar ni, saya kena pakai niqab, saya kena pakai jubah, saya kena pakai apa-apalah. Tidak. Dalam keadaan apapun kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia kata lagi, bertakwalah kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kemenangan ini bermakna syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah seterusnya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka. Tuhan ini sifat dia kita tak nampak.
Kalau nampak Tuhan, bukan Tuhan, itu syaitan, itu makhluk. Bila nak tengok Tuhan, bila nak tengok Tuhan, nanti di syurga. Di syurga nanti kita masuk tengok Tuhan. Sehingga bila kita keluar daripada melihat Allah pun orang tanya macam mana Allah. Tak boleh nak gambarkan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala cantik. Sebab tu kita di syurga semua cantik lah kau. Tak ada dah tinggi, pendek, gendor, botok, kucing, botok, tak ada dah. Mana awak dulu perempuan gemuk, dulu sama besar dengan tali ni, lama-lama jadi macam ni, lama-lama jadi macam meja. Itu dunia. Di syurga semua comel belakang. Cantik belakang. Abu Lis As-Samarkandi menceritakan bidadari di syurga. Dia kata kalau seandainya dihulurkan jari dia ke bumi, mati anda. Comel, tak bau jari. Kalau dia hola betis, tai loleh. Yang orang lelaki suka tengok betis. Allah putihnya betis. Yang hitam dia tak nak tengok. Bukan orang lelaki. Hitam. Nah, sebab tu orang perempuan tutup aurat. Jangan bagi nampak betis kau kan. Dah. Ini kadang-kadang saya minta maaf. Kadang-kadang orang wanita naik motor, contoh naik motor. Pakai tudung, tapi naik motor nampak betis. Aku pun tengok. Berdosa. Nah, naik motor biar pakai seluar. Kita pakai seluar deh. Saya elok baju kurung, tak apa ada seluar lagi. Awak cantik ni. Jadi maknanya cantik bila masuk syurga cantik. Kalau kita tak ada esok air liu tak ada. Yang busuk sekarang air liu. Masuk syurga nak kencing pun tak makan belok pun tak kencing pun tak. Apa susahnya? Tengok aja baby dalam perut. Makan je, belok tak benar, kencing tak benar. Nah, baby dulu, ingat ada masa dalam perut dulu. Ada, kita makan, mok kita makan. Belok tak kencing tak. Kalau dalam perut lagu tu, dalam syurga lebih pada tahu lagi. Kita bukan lapar, kalau syurga tapi tengok buah apple. Oh, sedapnya buah apple ni. Dalam kita sebut tabdil ghafil dia tu, ambil buah apple kita makan. Punya 40 kali. Oh, setiap kali punya sedapnya. Punya kedua. Oh, sedap lagi daripada yang kedua. Di syurga. Itu setakat tu je lah, aku pun tak masuk lagi. Anak kita sama-sama bakal balik lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan syurga ni cantik. Hik tak ada, apa rasa, ada semua tak ada rasa. Yang ada keseronokan, yang duduk syurga seronok. Seronok sebagai seorang yang beriman. Seronok sebagai orang yang beriman. Sebab tu orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak. Sebab di akhirat nanti, di syurga nanti kita masuk syurga melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok nikmat yang Allah bagi. Nikmat yang Allah bagi dalam syurga. Poin dia innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka akan memperolehi keampunan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut Tuhan je, mari rasa macam takut je. Allah takutnya aku kalau buat gini jadi gini, takut buat gini jadi gini. Tapi sekali-sekali kita belajar sebab kita manusia, tak apalah. Lepas tu kita sama-sama pakai taubat. Lepas tu kita silap suami isteri, kita pakai taubat lah bang. Kesilapan kita dulu. Dulu saya kahwin dengan awak, saya tak pakai tudung. Saya pakai gaun. Saya pakai lipstick mewah. Saya bubuh lagi bulu mata bang. Bulu mata tu tengok. Nak angkat mata pun tak kalah. Berat bulu mata. Allah bang. Dulu minta maaf lah bang, saya macam tu. Yalah abang tu kata, yalah saya tu tak tahu dulu. Sekarang kita dah tahu. Kita pergi ngaji dah, kita dah pergi masjid dah. Tak apalah, kita sama-sama taubat lah dengan Tuhan. Okey, tak apa. Engkau dulu pakai beg macam ni. Sekarang hampir macam Saloma tu. Lepas tu dulu kalau orang nak kahwin di rumah-rumah ada tarian twist. Dulu wala bang. Sebab tu pernah saya pergi buat rawat satu rumah. Dia bagus dah pakai tudung labu. Cantik lah tudung, cantik bang. Tapi dia ada letak satu gambar dekat TV dia tu, gambar yang tadi dia tak menutup aurat. Saya
saya pun cakap, Kak, Kak simpan dalam bilik. Kak pun dah berubah tak pakai macam ni. Oh, kalau Ustaz tak minat, dia kata tak minat. Bisa. Anda ambil gambar tu dia letak dalam bilik. Tapi masuk dalam bilik dia ikut dia. Kapal pun. Pergi dah dalam bilik mu. Mana? Tapi maknanya kita beritahu suami, beritahu isteri. Apalah, kita dulu tu nak kena. Sekarang kita taubat dengan dia. Masa saat itulah lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah beri keampunan kepada kita tentang dosa-dosa kita yang lalu. Dan Allah beri pahala kepada kita. Allah beri pahala. Pahala Allah ni sangat hebatnya. Tidak ada orang, tidak ada makhluk yang boleh memberi pahala selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis itu. Maknanya saya mesti takut kepada Allah. Saya mesti takut kepada Allah. Tak takut kepada makhluk-makhluk yang lain. Tak takut. Yang ke-14, saya mesti sentiasa mengingati Allah dan berzikir menyebut namanya untuk menjadikan diam saya itu adalah dalam keadaan berfikir, dan apabila bercakap adalah kerana berzikir. Maknanya pertama kita mesti mengingati Allah. Dalam otak dan kepala kita tu ingat pada Tuhan Allah. Sebab tu orang tarikat dia ada satu zikir, nama dia zikir sir dan zikir jah. Zikir jah ni dia kena buat la ilah apa zikir. Zikir sir ni dia dalam hati. Allah dalam hati dia. Mana kalau dia pergi ke mana-mana pun, dia kalau tengok sesuatu pun Allah. Dia ajar latihan tu bagus, yang tu bagus. Sebab kita pergi mana-mana pun nama Allah sentiasa zikir. Zikir ini tak semestinya sebut nama. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar, kata Allah. Nah, apabila kita berdiri, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita berdiri, kita duduk dan kita berbaring. Wa 'ala junub, berbaring. Nah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kita berfikir tentang kejadian Tuhan. Allah Subhanallah, hebatnya langit ni. Insya-Allah luahnya langit. Langit ni, langit ni mana langit? Langit ni atas. Kita tengok langit ni tak ada apa-apa, tak ada macam siling kita pun tak takut jatuh. Tapi bila di akhirat nanti, bila berlaku kiamat nanti, langit yang 7 lapis itu akan pecah, bergoyang dan akan menimpa kepala manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ingat Allah. Maksudnya kita berjalan, kita tahu ada dosa, ada pahala. Tak adalah kadang-kadang kita berjalan subhanallah, tak ada, kita betul-betul nak buat begitu. Tapi kita berjalan itu ada ketika kita keluar kalimah subhanallah kerana ada benda yang pelik. Masya Allah, subhanallah, itu orang ingat Tuhan. Jalan, pergilah. Di Johor tu nama apa? Loga-loga, apa nama dia? Legoland pula. Legoland, pergilah, bawa lah pergilah. Ada. Tengok cantiknya apa semua, tengok bangun bukit tu pun kanan bukit lain, laut dan sebagainya. Mana subhanallah, Masya Allah, bahwa ini adalah orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tengok berlaku aksiden misalnya, subhanallah, Masya Allah, siang. Itu di antara kebesaran-kebesaran Allah. Selain daripada kita baca Quran, kita zikir sendiri, subhanallah, 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 Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ataupun subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah. Itu khusus. Yang umumnya ialah sesuatu perkara yang kita lihat, semua kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah orang yang sentiasa mengingati Allah. Di kata sini untuk menjadikan diam saya adalah dalam keadaan berfikir, dan apabila bercakap adalah kerana berzikir. Kita bukan tak boleh bercakap, kita boleh cakaplah. Kau nak cakaplah, cakap. Tapi jangan kau mati bahasa menata. Kadang-kadang orang perempuan sama perempuan bergaduh menata babi.
Maru orang perempuan aku lah, mata babi orang. Kalau kau babi, aku babi. Kalau aku babi, kau babi. Mana? Suku ada orang Arab dulu. Masa saya belajar dulu, anak dia balik daripada Habana. Pastilah ataupun sekolah Arab. Dia betul-betul. Ya Ummi, mak aku. Iftah al-bab. Lama-lama tak buka mak dia bangun. Ya Ummil Kalb. Mak anjing, buka pintu. Mak dia buka pintu. Ya Ibnul Kalb, wan anjing kau balik. Kalau mak anjing, anak anjing, bapak anjing. Habis keluarga anjing belakang. Tak maki hamu tutup sama caci. Nah, jadi mana kita kalau boleh kita cakap lah. Oh saya ni gini. Cakap lah. Tapi selagi terbatas syariat dia, mana dinamakan zikir. Selagi percakapan kita, percakapan yang boleh menyenangkan orang adalah zikir. Nah, zikir. Apa lagi? Halo, Assalamualaikum. Doa apa tu? Masak? Oh iyalah. Masak apa ini? Okey. Ini nak cerita sini. Orang sebelah tu kan. Tapi ke zikir itu dosa dah. Nah, ya. Kita nak macam mana kalau kita bercakap adalah kerana zikir. Ini adalah kerana mengasihi Allah itu merupakan ubat penawar yang paling mujarab untuk jiwa kita. Nah, untuk jiwa kita. Mengasihi Allah itu adalah ubat yang sangat mujarab. Dan senjata paling ampuh untuk menghadapi serangan-serangan zaman ini. Melainkan serangan cyber semacam. Apa yang terbaru tu? Doraemon? Pokemon. Aku pun tak tahu. Saya dengar apa Pokemon itu. Dia game apa sebenarnya? Tak tahu tu kau. Tahu sebut. Sama lagi tu. Ada. Benda-benda yang penawar jiwa ialah dengan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Tak tahu Pokemon tu. Boleh saya pun tak tahu. Saya tak tahu lagu mana Pokemon tu. Poke saya tahu Poke. Poke saya tahu. Tapi Pokemon saya tak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Ayo gua malah hari tahu. Kok dia gila. Dah sebab kita tak main game. Ini kadang-kadang ada handphone main game tu kok yang trik. Apa dia tu? Bubble apa nama dia? Tapi kalau makcik-makcik ni, kakak makcik belakang. Kakak ni makcik kan. Kakak main game tu, barang ni. Ada main lah tu. Main benda lain daripada main benda-benda yang tak terkait macam tu. Lagi-lagi kita orang tua-tua ni, apa amalan yang kita dapat? Baca Quran je lah. Nah, amalan kita baca Quran, sudah sembahyang baca Quran semuka. Sudah sembahyang Isyak, sudah sembahyang Asar, baca Quran sikit. Sebelum buka kain sembahyang tu baca Quran sikit. Letakkan Quran khusus untuk kita baca Quran. Sudah sembahyang maghrib, suami pergi masjid. Nah, kadang-kadang suami tak pergi masjid, cakap bang, pergilah masjid, malu lah bang. Apa anda tua nak mampus pun tak pergi masjid lah. Dia pun pergilah sebab takutkan kita lah. Pergilah dia. Tapi semua suram-suram macam tu. Abang malu lah bang. Orang lain semua pergi masjid, awak duk main dalam seluar pendek. Dia pakai seluar macam Haji Bakir. Pakai seluar pendek, pakai tongkat, stocking atas kepala luku, berjalan ke tepi pantai, mengorak Cikgu Murni. Pergilah bang masjid masa-masa ni. Malu orang lah. Awak tak jadi tu imam di rumah, tak tahu awak pergi masjid. Okey lah. Tapi sekali-sekala suami cakap malam ni aku jadi imam. Panggil anak-anak cucu belaka, kita semayang berjemaah. Oh bagus bang. Isteri tanya, abang tak penat ke? Kalau aku penat, kau jadi imam. Ini dia, maknanya untuk memberi ketenangan di dalam jiwa, ialah kalau perempuan saya dah tengoklah cara perempuan sudah semayang setiap waktu, ambil masa dalam 5 minit baca Quran. Tanda sekat ni, okey aku berhenti sekat ni. Bawa 6, 7, 8 bulan nanti khatam sekali tu. Jangan ni. Sampai ke Syaban Ramadan. Sampai ke Syaban, ketilah. Mari masuk Ramadan baca Quran dulu. Baca Quran itu yang lebih mana baca yang study maut lah. Baca Quran study maut sampai 1 juzuk sehari 2-3 juzuk kita contoh. Tapi kita boleh buat baca Quran.
Itu ketenangan sebenarnya. Kalau kita suka membaca Al-Quran, tidak ada benda lain yang boleh memberi ketenangan dalam jiwa kita, ialah Al-Quran itu sendiri. Tak kalau sudah sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok dulu WhatsApp tak ada baca Quran ada sebab nak jawab. Jawab dia pun banyak pula nak jawab. Lala sekali ni ayah cakap, alah aku nak baca Quran tapi masa dah lewat. Tak apalah Quran. Saya lebih suka kata Nabi, afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat yang utama di kalangan umat ialah membaca Quran. Situ pun seronok balik-balik tengok kalau seorang suami tengok isteri tengok baca. Saya baca Quran. Oh alhamdulillah padahlah abad kalau tak ada. Tadi bawa teman, maaf aku telefon 15 kali tak jawab apa. Kekamnya aku sampai rumah. Kenapa tak jawab telefon? Bahasa kita baca Quran. Oh iya ke? Alhamdulillah minta maaf. Lain. Kalau boleh buat lah, kalau buat sudah. Tapi cakap je. Kita boleh buat, kita buat. Sebab kita nak mati belakang lah. Nak bawa apa dalam kubur? Nak bawa apa dalam daripada masa? Nak bawa dapat peneman kita dalam kubur, nak bawa apa? Takkan nak bawa kereta BMW kita, Mercedes kita, banglo kita, tak bawa apa. Mulalah menyesal. Wa tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna kembalilah kami ke dunia, kami nak buat amal saleh. Apa dulu kau tak buat amal saleh? Kau nak buat apa dulu? Aku baca WhatsApp habis. Instagram lah, WhatsApp lah, WeChat lah, Facebook lah, cek. Baru sudah solat asar. Hantar. Nak tengok berapa like? 10 like, 20 like. Tak baca dah. Tak ada dah nak subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Nah, ruangkan dulu masa untuk mencari ketenangan. Sebab tu dia kata senjata paling ampuh untuk menghadapi serangan zaman ini. Ini baru zaman kita. Zaman depan kita tak tahu lagi Tuhan. Dan kita harus tahu lagi kepada. Ini terbaru kita dah keluar dah. Baru bagi Pokemon apa namanya? Pokemon bagi. Ini kita terus sikit lagi. Gapo dia bagi tak tahu lagi. Bayangkan kalau tapi yang boleh menenangkan jiwa kita, yang kita boleh berhadapan ialah hanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zikir kita. Dan kita lagi pancaraba kehidupan serta asam garamnya. Inilah penawar yang sangat diperlukan untuk manusia zaman ini. Dan Al-Quran ini sepanjang zaman. Al-Quran ini sepanjang zaman. Kita kira zaman daripada zaman Nabi dulu sampai ke zaman kita sekarang ni, kita rasa kita maju lah. Walaupun orang lain lagi maju-maju, tapi keadaan sama sekarang sampai ke zaman kiamat nanti, Al-Quran tidak pernah berubah. Dia tetap maju. Malah lebih maju daripada manusia yang maju. Nah, Al-Quran. Jadi apa yang nak beri ketenangan kita? Kita walau duit banyak kadang-kadang tak tenang. Kita pangkat besar tak tenang. Dah, suami kita businessman, kalau orang gaji hak situ gaji 15,000, sini gaji 15,000, tapi kadang-kadang tak tenang. Sebab apa? Suami keluar malam, semayang petang. Nah, isteri cantik tapi tidak bertudung, tidak menutup aurat. Isteri pula cantik tapi suka makan hamam isteri. Suami pula cantik, isteri pula cantik tapi bila suami balik, yang abal-apa. Allah pegang sendiri dah ada kaki, ada apa. Orang yang saja. Suami pun, bibi pun bangunlah, bibi bangun dengan tuan kena marah, bibi pun bubur nasi, suami makan nasi, bibi kemang. Dalam hati suami cakap apa tu? Aku kahwin dengan bibi kan lagi baik. Waktu saya tak benar, saya cakap ke isteri saya, jangan ada bibi di rumah. Saya tak nak, sebaik awak berhenti hijau.
Kalau awak nak bibi ada rumah, saya kahwin dengan bibi. No way, man. Nah, dia pun nak kita tak lah. Hendaklah di rumah, ni. Ya. Sebab tu dia kata inilah penawar yang sangat diperlukan oleh manusia zaman ini. Apa dia penawarnya? Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Orang-orang yang beriman. Siapa beriman? Kau tadilah. Kau dah dekat dengan Tuhan tadilah. Kau baca Quran. Kita ni kadang-kadang mari tika seronok-seronok. Tapi tika mari musibah. Tika mari musibah. Kadang-kadang kita rasa Qur'annya nak hidup. Allah, kenapalah Tuhan jadikan aku macam ni? Kenapalah Tuhan buat aku macam ni? Itu sangka buruk dengan Tuhan. Tapi bagi orang beriman, ya Allah, kenapalah ujian yang besar yang kau berikan padaku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sembahyang, dalam sujud doa nitis air mata, dalam doa sudah sembahyang nitis air mata, ya Allah, kenapalah ujian Tuhan ini? Saya pernah berhadapan dengan ujian yang begini sebenarnya. Saya pernah berhadapan. Tapi saat itulah berasa macam saya ni pada masa tu saya rasa kurang aku sembahyang duha. Kurang aku bertahajud. Kurang sangat, walaupun aku hafaz 30 juz Quran, tapi kurang aku membaca Al-Quran yang sepatutnya aku baca. Baru terasa. Baru terasa. Barulah bangun pagi-pagi nak pergi kerja, okey, pakai-pakai baju, kita jaga solat duha. Oh belum, pergi solat duha dulu. Kalau tidak, kita dapat semua. Nah, siapa-siapa lah, tak kira lelaki ke perempuan, buatlah. Dah, solat duha jangan tinggal. Tapi dalam seminggu tu buatlah 3 kali ke 2 kali. Jangan 4 kali. Kalau kau 4 kali, masuk syurga dulu pada aku. Nah, mana boleh anak murid mendahului itu guru. Durhaka nama dia. Tapi kita buatlah amalan kita itu sendiri. Bapak saya boleh 4 kali, 5 kali. Tapi saya kalau boleh amalan-amalan sunat ni jangan selalu-selalu. Sebab dia takut jemu. Orang Melayu ni dia mari jemu, dia mari cemu. Bila mari cemu, dia buat mula-mula banyak, lepas tu dia tak buat dah. Supaya orang ngaji, tak boleh. Ada kelas, aku nak pergi kelas. Saya di antara orang yang pertama saya untuk ada kelas. Last kali dia tak mari dah. Sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sana. Sebab istiqamah itu penting. Sebab tu Islam ni dia istiqamah. Istiqamah ni dia tidak banyak, tapi dia berkekalan. Dia konsisten, orang kita kata konsisten. Kita biar ada semua, ada selalu. Kalau katalah sembahyang duha tadi, hendak kita buat seminggu 2 kali contoh. Okey. Tapi kalau boleh buat tiap hari, saya kadang tu dalam satu grup saya tu ada satu grup tu. Kadang-kadang saya ingat jangan lupa solat duha. Kadang-kadang ustazah jawab, okey, alhamdulillah sekali saya dah buat dah. Alhamdulillah lah. Nah, kadang-kadang pergi ingat jangan lupa baca Quran. Okey, kami dah baca Quran. Pagi-pagi Jumaat jangan lupa baca surah Yasin, surah Kahfi. Nak baca surah Kahfi, jangan lupa. Baru ni saya balik Kelantan, baru ni atas kereta. Malam Jumaat tu saya share ceramah di Temeluk. Lepas tu Jumaat tu saya balik. Lepas tu tengah bawa kereta, kebetulan isteri saya pun ambil Quran, duduk masa tu di dekat Kuantan, highway. Dia baca surah Kahfi. Saya kata, saya pun tak baca lagi. Baca lah, saya dengar. Dia pun baca, saya dengar. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya ada amalan-amalan kita yang kita lakukan untuk memberi ketenangan jiwa kita, hati kita, perasaan kita. Kita tak ada lari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita suka buat amal selawat ke Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Oh, cantiknya. Lidah dan air liurnya menjadi saksi bahawa dia banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak beri ketenangan. Sebab tu kata Allah, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah, ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Ada orang nak jadi hati tenteram, kena pergi disco, kena pergi karaoke, kena pergi pub. Nah, kita pun kadang-kadang tenteram. Saya serabut lah, saya nak tengok pantai. Berapa lama kau boleh tengok pantai? Saya nak pergi tengok pantai, saya nak pergi tengok air terjun. Saya ada air terjun.
saya rumah orang tua saya yang pertama, dan terakhir. Di Rauk, dia situ nama dia Uludong. Uludong ni dia masuk ke dalam, dia panggil apa, air terjun apa, tak ingat saya nama apa. Aku pun tak ingat, saya pun tak ingat. Dia ada air terjun. Saya kira dulu belum masuk kalau dulu gimana lah semua. Sejuk air tak boleh, aku tak larat kata. Aku tak nak. Nah, air terjun. Berapa kali kita boleh tengok air terjun. Tapi kalau kita tengok Quran, berapa kali kita boleh tengok Quran? Hari-hari tengok Quran. Setiap waktu, setiap saat kita tengok Quran. Kadang-kadang saya suruh isteri saya, hari tu kalau pergi pasar, dia kata, apa nak masuk? Kau pergi seorang. Oh, kita samseng untuk suami. Jangan main-main dia. Kau masuk. Dia pergi pasar. Kita ruang, alhamdulillah. Kita baca Quran, boleh baca Quran. Masuk Quran dalam ni. Baca Quran, ada ruang. Nah, padahal kalau masuk dia tu sama pahala ya. Tapi action kan moga ego suami. Masuk semua ada. Duduk di mana-mana pun kita ada ketenangan, yakni dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey dah. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Kata Allah, barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, berpaling daripada apa situ dia tulis, daripada Quran. Tak nak, aku tak nak baca lah, aku tak nak ramal lah, aku tak nak tengok lah, aku tak nak pegang lah, aku tak nak lah Quran. Ada kadang-kadang orang ada Quran. Ada Quran ada. Ada lah. Dia pergi cari. Dalam buku masuk kahwin 25 tahun yang lalu tak berbuku lagi Quran. Subhanallah, masya-Allah. Nah, batu rumah saya ada yang kecil, ada yang besar. Tapi banyak sangat Quran pula tak baca mana-mana. Baca Quran satu je lah, tapi tengok Quran banyaknya bila aku baca semua ni. Padahal satu Quran itu. Nah, kadang-kadang orang pergi Mekah, wali Quran sah, nyuruh wali Quran sah. Tak baca pun. Tapi saya tengok dalam Facebook ada makcik orang Turki, orang Arab, tua-tua dah. Ni, buku Quran pakai kantor. Itu mata celik bolen. Ayo nak tengok Quran. Ayo nak tengok Quran. Ayo sangat bakor datang. Nafsu jahat banyak. Nah, pada Quran tu hidup kita. Quran kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran, kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca di dunia dulu. Nah, di dunia dulu. Kita baca Quran. Orang bagi Quran boleh mari tolong kita. Ya Allah, dia dulu atas dunia dulu baca Quran. Dan Ustaz nak sebut yang Allah sebut dalam Al-Quran, Quran yang afdal kita balik baca, afdal untuk waktu membaca Quran ialah waktu fajar. Innal Quran al-fajri kana mashhudan. Semua Al-Quran itu dibaca waktu fajar kerana dia disaksikan oleh para malaikat, maknanya dekat dengan Tuhan. Nah, jadi waktu fajar ni waktu mana? Selepas subuh. Sebelum subuh fajar. Selepas subuh apa nama? Selepas subuh. Sebelum subuh fajar. Selepas subuh nama selepas subuh lah. Selepas subuh. Tak ada nama lain kan? Duha waktu pukul 7. Isra' ada waktu Isra'. Isra' lepas subuh. Lepas subuh ke Isra'. Mana boleh sembahyang sunat lepas subuh? Tenang, waktu duha dia boleh. Tidak boleh sembahyang sunat selepas subuh. Tak boleh. Sebab tu ada orang buat Isra' dan duha tu sekali lah. Mana boleh sembahyang sunat selepas subuh kecuali di Mekah je. Mekah ni lepas subuh kau pergi sembahyang sunat tak apa. Nah, sembahyang di Mekah sembahyang selepas asar boleh, sembahyang lepas subuh boleh. Sembahyang sunat. Tapi kalau boleh tak payahlah. Banyak lagi waktu yang lain kita boleh buat. Okey.
Balik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kata sendiri, bacalah Quran di waktu fajar kerana Al-Quran lebih dekat dengan lebih disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat, malam dekat dengan Tuhan lah. Di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat baca Quran waktu fajar. Dalam Al-Quran tak ada sebut innal Qur'ana dhuhri, tak ada. Innal Qur'an al-asri, tak ada. Nah, tapi waktu fajar disebut. Fajar itu sebelum subuh dan selepas subuh. Iya, baca Quran sebelum subuh sikit, lepas tu selepas main subuh baca Quran. Nah, macam saya kalau saya baca Quran lepas subuh, lama-lama Quran baca saya. Tapi tak apalah kita baca Quran lepas subuh. Sebaik-baik kita pun kemampuan kita baca selepas subuh lah, makna subuh lah subuh. Ada. Waktu lain tak ada. Macam saya mana dan. Kalau katalah waktu zuhur tak dan, waktu asar tak ada. Tapi kalau subuh pun tak dan. Kebarang pada masa syurga. Cakap, oh saya ahli syurga. Quran masuk syurga apa? Quran subuh pun tak baca. Nah, kita kena baca Quran lepas subuh. Nah, kita balik buat perubahan gitu. Contoh, kalau dah buat dah ya, tak apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Tapi kita buat perubahan lepas subuh, mesti aku istiqamah. Tak baca Quran. Aku lepas subuh, mesti istiqamah. Bila abang tengok, nampak lain awak ni. Ada apa-apa? Tak, baca Quran je. Nah, mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita, suami isteri, anak-anak dan cucu-cucu kita. Alhamdulillah. Keberkatan datang. Keberkatan datang. Jadi kata Allah, barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya, dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Dia rasa dia dapat petunjuk, tapi dia digoda oleh syaitan. Fahuwalahu qarin ni dia lahir bersama dengan kita, bila kita mati dia tak mati. Qarin. Dan dia membisikkan sesuatu benda yang buruk ke telinga kita, dalam hati kita. Kita ada 3 musuh. Qarin, syaitan, nafsu. Kita ada. Ini musuh kita. Musuh. Pertahanan bagi orang yang beriman hanya keimanan yang utuh saja. Yang iman kuat tak kuat lawan dengan 3 mari Qarin. Qarin ni jin juga pun. Tapi dia sebut sini, dia kata syaitan yang sentiasa menghalangi mereka dari jalan yang benar. Allah tak payah pergi masjid lah, Allah tak payah pergi kuliah muslimat lah, buat apa ustaz ngatuk aku. Nak main lagi petang itu lah, Allah mujahadah ke main. Saya kalau boleh tidur seronok. Kita lepas asal lepas zuhur tidur kan seronok ni. Tapi kita lawan juga apa? Alhamdulillah, itu yang Tuhan bagi kita pahala. Tuhan bagi kita pahala. Sebab kita fahuwalahu qarin. Sebab bila kita berpaling daripada Al-Quran, kita khusus pada Quran, maka syaitan lalu. Mari nak marah, mari tak tenang, mari serabut. Serabut mari tuan-tuan, ibu-ibu mari serabut, ambil semayang. Serabut ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya kadang-kadang serabut, buka kita orang. Serabut juga. Masa Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Hilang setengah jam, mari pula. Allahumma salli. Apa tak hilang-hilang ni? Baguslah. Kau hilang sekejap, lepas tu kau selawat Nabi, ada pahala kan? Mari serabut hilang, Allah seronok lagi. Mari pula. Allahumma salli ala. Allah nak bagi kita pahala. Nak betul. Ini serabut kacau. Semaya pula. Orang kata habis Allah serabut. Semaya pun cepat-cepat dah. Sebab serabut. Mengapa serabut tidak baca Quran? Mengapa serabut tak selawat ke Nabi? Sebab tu di antara, saya nak sebut selawat ni, dia dapat menghilangkan beberapa penyakit. Pertama, penyakit lupa. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penyakit nyanyuk. Yang ketiga, darjat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila kita lupa orang-orang dulu kan dia jenis jual getah. Orang kampung dalam dulu jual getah, jual puk getah dia panggil. Dia duduk kira dia sangkut sini. Kira dia ambil sangkut. Dia tak ingat dah letak sangkut. Mana pen aku tak ingat. Tak ingat dah dia kat mana aku letak dia. Ya Allah, kat manalah aku letak ni. Tua nak mampu. Dia pun habis dah dia maki orang, dia maki diri dia sendiri. Tua nak mampus dah aku ni. Nampak? Orang ni kalau suka maki orang, sikit-sikit lagi dia maki diri dia sendiri. Puah dah dia maki orang. Menatang sana, kelakar sana, babi sana, beruk sana, monyet. Lama-lama habis dah orang dia maki. Tak sekali. Apa tua nak mampus dah aku ni. Tua lupa dalam sebab tu kita tak boleh maki. Lama-lama takut Tuhan balikkan makian itu kepada kita. Kita sendiri maki diri kita sendiri. Lupa dah aku ni. Padahal Allah jumpa. Bagaimana nak hilangkan penyakit yang begitu? Selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kat mana aku letak tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. 3 kali tak mana juga. Biar dulu lah. Tak boleh cari. Tak boleh cari lagi. Allahumma salli. Sebab bila kita cari-cari, lagi-lagi kalau kita nak cepat, cari-cari, serab anak mari mok, tajam. Mula dia nak masuk. Ada. Mula nak gaduh, naik kereta, Tuhan naik kereta dalam keadaan marah, tu yang jadi lain-lain macam. Maka kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashram. Siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah memberi rahmat kepada kita 10 kali, 10 barak yang ada pada kita. Maka kita mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi kalau orang ikut syaitan, dia kata mereka menghalangi dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Dia menyangka dia berada dalam hidayah Allah. Padahal dia berada dalam kesesatan kerana bisikan-bisikan syaitan. Apa Allah sebut dalam Al-Quran tentang syaitan? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan kerana syaitan itu adalah musuh nyata bagi kamu. Ya? Dr. Braille sendiri mengakui kenyataan ini dengan menegaskan, orang putih, doktor orang putih lah ni balik. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan agama, ia tidak akan dihinggapi penyakit jiwa. Kita ada agama. La haula wala quwwata illa billahil azim. Aku tak mampu. Kok kita buat kadang-kadang kita tak jadi. Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Aku tak mampu ya Tuhan. Ya Allah, aku tak ada kudrat dan iradat aku. Lain keadaan dia. Bila kita dalam keadaan begitu. Saya ini sebutlah, sekali-sekala saya bertebak, tapi maknanya kita ada senjata dia, kita ada alat dia. Serupa orang kata kita beli senjata parang yang tumpul. Tapi hari-hari kita duk asal. Orang tanya ada kebun ke? Tak ada. Habis tu beli parang apa? Apa yang kau beli parang tu? Saja je, suka-suka ada parang. Lama-lama tajam. Kita pun nak balik kampung lah. Kebun tak ada. Tiba-tiba kita letak dalam bonek kereta. Siapa satu sepat? Ya Allah, pokok jatuh macam mana nak buat ni? Takkan aku nak tunggu di sini? Kan abang ada parang kat belakang? Oh ya. Ambil parang kita. Buang daun. Orang boleh lalu, kita boleh lalu. Besar pahala. Serupa dengan alat yang kita ada tadi. Saat kita menghadapi kesulitan, kepayahan, masa tu, ya Allah, kenapa aku tidak kembali kepada Tuhan? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Oh, boleh bunuh anak dia, senjata dia. Sebab tu agama adalah senjata bagi kita. Nah, kalau tak ada agama tu babah belaka betul. Rasa tu babah. Orang tak ada agama, cuba tengok orang tak ada agama. Nah, ada dia nak menutup aurat. Malah dia buka lagi. Dia umur 60, buka lagi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billah. Turun. Nah, tak balik pada syariat kita. Dek, saya tak habis lagi tadi
ada, tak ada biar. Jangan sebut dulu. Nanti sebut bulan depan. Kalau sebut hari ini, habis ilmu saya. Ada, ya. Jadi maknanya bahawa apapun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sebut untuk berpegang teguh dengan agama, ia tidak akan dihinggapi penyakit jiwa. Mana gila. Orang gila ni mungkin di antara mengapa jadi gila? Kalau tidak ada agama, tidak ada pegangan agama. Gila. Malah gila ni macam-macam gila. Gila pangkat. Kok paling berat sekali gila hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Takutkan kepada mati. Mana tidak buat amal ibadat dengan Allah SWT. Ini penyakit gila yang paling. Tapi kalau penyakit mental gila, kalau dia gila yang tu, dia saat tu tak ada dosa dah. Tetapi nak mengelak daripada penyakit gila itulah asas dia adalah agama. Batu kita ni kalau apa Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ada masalah apa-apa yang ambil sembahyang. Sembahyang tu cantik tu. Allah lah dia ni. Suruh-suruh dia ambil sembahyang. Lepas tu saya pesan. Bukan setakat orang lelaki saya pesan, orang perempuan saya pesan. Mu nak pergi mana? Aku nak pergi pasar, beli sayur. Nak keluar rumah dah? Nak keluar rumah. Ambil sembahyang dulu. Ambil sembahyang dulu. Tak pun ambil sembahyang dulu. Ambil sembahyang lepas tu baru pakai tudung, pakai bedak sikit-sikit. Jangan tak pakai bedak. Kalau dah kata daripada muda tak pakai bedak. Sebab bila tua tak pakai bedak, dia jadi nampak macam mayat. Pakai sikit-sikit. Kalau daripada muda tak pakai bedak, kalau dia pakai bedak, bila dah tua pakai bedak, dia macam hantu raya. Pakailah mana-mana yang perlu pakai. Tak sikit-sikit. Oh, dah ada sembahyang. Main-main sikit. Dia jangan sampai merah. Macam-macam ni okey lah ni. Okey ni, tak ada masalah lah. Barulah kita keluar. Ada wudu. Ada ismayang. Saya ismayang bukan untuk sembahyang je. Tapi ismayang untuk melahirkan sifat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismayang cantik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Tuhan sangat suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang bersih. Bersih ni bersih ni orang kalau kepada zahir ni, orang bersih ni bukan orang mandi. Orang bersih ni bukan orang pergi basuh tiuk busuk, tiuk basuh tiuk bersih. Dah. Orang bersih di situ adalah orang yang berwudu. Orang yang berwudu itu yang bersih. Sebab mandi bukan wajib. Selagi dia tak bau busuk, tak payah mandi, tak wajib mandi. Mandi wajib ni adalah yang wajib je lah. Mandi wajib. Hak lain semua mandi sunat belaka. Mandi wajib je. Mandi wajib akad adat besar. Hanya tu je. Tapi kalau air tak bertayamum. Itu sebab tu kecantikan kepribadian seseorang dengan berwudu. Coba kita buat. Coba acu terates. Banyak tu. Coba acu terates. Kita berwudu. Keluar duit. Suami tanya, awak nak semayang apa? Ada bang, suka berwudu. Alhamdulillah. Lepas tu kita nak pakai syafi'i batal lah sentuh dengan suami. Tapi kalau tak pakai syafi'i, tak batal lah. Saya beristihad ikut pada guru-guru saya mengajarkan ini. Saya tidak batal wudu dengan apa. Okey, tak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pakai syafi'i, ini sajalah, Ustaz sebut sajalah. Kalau kita pakai wudu batal. Kalau kita nak tidur, suami nak tidur, disunatkan mengambil wudu. Kita pun ambil wudu. Suami pun pergi tidur sebelah isteri pun peluk, batal wudu. Dia pergi ambil wudu pun. Dia pergi tidur. Isteri ni pula jenis muka tak boleh. Kalau tidur tak peluk memang tak boleh. Dia batal pun 3 kali. Lama-lama sampai pukul 2 pagi duk main ambil wudu tu kat situ. Lama-lama dia ambil batat tidur dulu. Tapi ada setengah ulama kata tak apalah, mula-mula ambil wudu kita tidur, batal wudu kita berwudu. Tak boleh kita berwudu, bukan
dah batal dah, pakai batal. Tapi kalau pakai tak batal, sila pakai tak batal. Nah, sebab tu pelik kita suami. Boleh tak boleh? Boleh. Yang batalnya imam kita mazhab Syafi'i, jelah. Ada mazhab lain, dok. Mazhab lain tak macam-macam. Hatta kalau kita pegang isteri, pegang kalau ada nafsu, dia tidak batal lah. Itu pun haram, perbuatan nafsu itu haram dah. Tapi maknanya batal. Tapi kalau dia kata pegang pegang anak, pegang isteri, tak ada masalah apa-apa, tak batal. Macam Rasulullah nak pergi masjid, dia cium Aisyah. Cium Muhammad. Ada. Dia pergi masjid jadi imam. Jadi imam apa semua. Lepas tu satu malam tu Rasulullah sembahyang tahajud, Aisyah ni gua tidur kaki, dia tepuk kaki, tarik kaki, baru sujud, tak masalah. Jadi macam kalau kita nak pergi sembahyang, suami nak pergi sembahyang, dia macam-macam mana pun dia jadi sunnah. Suami nak keluar rumah, cium isteri, cium anak-anak. Tapi janganlah cium tu sampai tergolek sampai ke dapur, pergi air, habis almari tergolek, janganlah. Hanya gitu. Sebab kalau saya sendiri itu saya buat amalan ini daripada mula kahwin sampai sekarang. Saya itu seorang. Kalau empat kita buat, laki lah besar pahala kita. Ustaz cakap dia jangan marah, Ustaz cakap dia. Ini kalau Ustaz bawa modal ke dalam masjid, syukur lelaki syukur. Dia nak buat tak boleh. Ustaz kata kalau seorang kita cium pahala, kalau empat kita cium besar pahala dia. Memang ada seorang muslimat mari. Ustaz cakap 42 kat dulu. Kau nak sampai 4 saja. Itu syukur. Ni Ustaz selalu sebut benda lagu tu sebab orang lelaki dia syukur. Syukur. Tua pun syukur. Padahal dia tak boleh dah. Aku tahu kau tak dapat dah. Tapi dia syukur. Jadi nak sebutnya bahawa sunnah. Kalau kita nak tiga, kita dah belajar. Okey, kalau dalam kitab Fiqh ala Mazahibul Arba' atau Fiqh Islam wa Adil, dia ada sebut. Ada satu kitab yang dibuat oleh Dr. Ustaz Lupa, Ustaz dulu bacanya. Dia bagi, dia kata okey, dengan Syafi'i batal, dengan ni tak batal, dengan hujah-hujah yang ni, aku bagi hujah aku bahawa persentuhan di antara suami dan isteri tidak batal. Itu hujah. Tapi kalau kita rasa, tak boleh lah, saya nak pakai Syafi'i juga lah, macam-macam mana pun, silalah, fadhal lah. Sentuhlah kita dengan suami batal. Sentuh batal. Itu kadang-kadang kesian juga isteri sudah sembahyang, nak juga pegang tangan suami, cium tangan suami. Jadi wallahu a'lam lah, atas masing-masing lah. Ustaz kira atas masing-masing lah. Ustaz tak nak kata aku nak pakai yang tak batal. Tidak. Atas masing-masing ngaji dah. Jangan timbul khilafiyah balut. Nanti orang kata ustaz ni Wahabi lah, ustaz ni gapo lah. Tak, ustaz tak nak. Demo ada ilmu nak pakai yang batal, sila. Tak nak pakai yang batal, fadhal. Gitu dia. Oh, tak boleh kentut batal, mana-mana kentut batal. Ada satu mazhab juga dia pakai gitu. Oh, enggak gitu. Tak tahu lah, wallahu a'lam lah. Ada apa yang batal ni? Tak ada batal. Ustawa batal. Ustawa batal. Kentut tak batal. Oh, sono. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Habis tu ustaz tu dia pakai macam mana? Dia pakai batal yang tak kentut. Sedawa pun. Sedawa ni payah nak keluar. Tak payah rasa kat tu dulu. Tak payah lebih-lebih macam tu lah. Pakai yang ni dulu. Pakai yang tak sentuh dengan isteri, sentuh dengan suami. Tak batal. Yang tu dulu lah. Itu was-was. Aku tak kerti dah. Pening dah. Aku sendiri pun pening dah. Saya tak ada lah. Ni ya. Ni ya. Nyakit angin. Mungkinlah kalau dia ngaji ada lagi yang mazhab kata tak batal pada terkeluarnya sesuatu daripada dubur dan kubur, maka bolehlah. Mungkin dia ngaji lagi tu, wallahu alam. Tapi kalau kita guna mazhab yang kita mazhab kita Syafi'i, memang tak boleh lah.
keluar sesuatu sama ada berupa tak berupa ke, ada angin ke, tak batal lah. Mana-mana mazhab setakat ni gitulah. Batal wuduk ni kalau ikut pada Imam Hanafi, Imam mazhab Hanafi, minta maaf saya sebut dah, minta maaf ni tidak nak cakap. Batalnya wudu apabila berjima saja batal wudu. Tidak berjima tidak batal wudu. Setakat tu. Jadi wallahu alam lah. Yang lain pada tutup ustaz dah tahulah. Tapi kalau biasa nak pakai gitu duduk tak batal wudu. Saya tak batal wudu. Pakai lah. Kalau dah rasa nak pegang waktu kan. Tapi aku tak nak. Saya setakat tu tadi tak apa. Saya setakat tu tak apa. Gitu dah. Habis dah. Okey, sikit lagi. Dr. Real Kerenji, kau gitu kau baca. Pula menyatakan, sebenarnya para doktor penyakit jiwa menyedari bahawa keimanan yang kukuh dan pegangan yang teguh terhadap agama, ajaran agama oleh seseorang adalah satu jaminan untuk menyembuhkan mereka dari penyakit gelisah, tegang perasaan, penyakit saraf dan lain-lain. Macam orang stres. Stres ni sebab dok mahu tak mau. Allah, aku nak balik cepat ni. Jam semua. Allah, pukul pagi gelap, balik malam gelap. Allah, siapnya. Itu yang jadi stres. Sebab ada dengar keras sikit dalam radio, dalam peka dia. Baca ayat Quran, selawat Allah salli ala Muhammad, macam mana nak buat ni. Kita dalam keadaan jam semua ni. Kalau kita tak ada ketenangan jiwa. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, dengan baca zikir dan sebagainya, insya-Allah. Sekadar itulah, insya-Allah. Kita bukti sekadar itu, insya-Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Yang tadi tu soal yang setu-setu tu ada masing-masing lah. Nak pakai macam mana. Kadang-kadang suami tak nak, kadang-kadang isteri tak nak. Itu akan masing-masing lah. Ada soalan nak tanya? Pasal wudu ni kan, kita ada wudu, tapi macam mana kita tertidur? Kita dalam merinding, Tidur. Jadi kita bangun tidur, wudu kita batal ataupun Dia kalau papan punggung tidak apa panggil? Tidak terangkat lah. Tak batal lah. Tapi kalau kita tidur 5 minit tapi dekun 5 minit je. Ambil semaya lagi lah. Lebih baiknya. Kalau kita baring, ambil semaya. Lebih baik tu. Gitulah. Tapi kalau kita duduk. Tak apa. Setakat tu lah hak saya itulah. Tapi kalau rasa nak lebih baik, pergi ambil wudu. Tidak salah kalau kita perbaharui wudu pun. Tidak salah. Okey, ada apa-apa? Nak soalan? Tak ada soalan. Saya nak menawarkan diri. Saya ada buat korban di Kemboja. Saya ada buat korban di Kemboja 350. Di Malaysia ni dalam 600 lebih. 600 Jadi kalau katalah nak buat sebab korban ni kena buat kok mana-mana korban mesti kena buat. Kita setahun cari rezeki, korban sekali kena buat. Cuma nak cari 600 Allah, kakak nak suami bang, 600 bang. Yalah, kata suami tak apalah, kita ambil 600 abang dah dulu. Buatlah. Tapi bang, Allah tak datang lah duit ni bang. Dah, kita 300, ambil yang 300 sama ada pahala. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat untuk buat korban, bantu Ustaz dan bantu masyarakat Kemboja. Sebab Ustaz pergi pada hari sebelah hari bulan, kita raya 12 kan. Sebelah hari bulan Ustaz pergi, Ustaz korban di sana. Malam besok Ustaz pergi kampung, orang kampung. Bawa telaga yang orang lain duk kiring-kiring semua tu, yang kita ada sini juga, yang tu dah selesai dah. Ni ada telaga-telaga lagi, ada lagi. Lepas tu besok baru balik ke Malaysia. Jadi 3 hari sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari Ustaz sana, 3 malam, 4 hari 3 malam. Jadi kalau siapa-siapa nak tolong masyarakat Kemboja, memang masyarakat Kemboja ni memang makan daging, tetapi dia jarang makan daging korban. Sekarang ni baru dia ada tahu, baru rasa berminat. Oh, kami marilah tempat kami korban sini. Sini siapa pernah pergi Kemboja? Tak pernah.
kita buat lawatan sekali nak. Ustaz boleh tolong guidekan. Kita buatlah 2 malam, semalam 2 malam kita pergi Kemboja, tengok masyarakat kampung sana, duduk jumpa orang kampung. Tengok barulah rasa macam, oh, kayo aku rupanya. Kesian masyarakat ni kesian. Ustaz pergi buat sekali, mula-mula Ustaz pergi dulu, Ustaz buat tandas. Ada masjid tapi tak ada tandas. Lepas tu kampung tu pula tak ada tandas. Ustaz tanya habis, kamu berok kencing macam mana? Dia kata kencing tak apa Ustaz, dia kata kami buang air besar. Kena tunggu malam, baru masuk bilik, masuk hutan, baru kami berok. Ustaz fikir tak apa lagi. Aku ada anak dara. Kau anak dara macam mana? Anak dara aku kena tunggu macam mana? Sikit pukul 12 hari. Sabarlah tunggulah malam. Mati. Alhamdulillah Ustaz cari rezeki dapatlah dekat 50,000. Ustaz pergi ke Kemboja, bawa 2-3 orang ikut Ustaz. Dan Ustaz masa tu bawa family sekali pergi nak tunjuk ni. Kau ni senang anak-anakku semua. Kau senang. Kau ada rumah, kau ada bilik air, kau ada tandas dalam rumah, kau ada bilik 3, 4, 5, 6 bilik. Kau bawa ada bilik. Semua ada belakang. Sekarang kau pergi tengok orang miskin. Saya bawa pergi tengok, ya Allah. Saya buatlah tandas satu. Buat tandas. Masyarakat kampung tu pergi buang air besar. Semua di tandas tu sekarang. Dia dah pahala tandas pun tak boleh. Nah, orang pergi buat masjid, aku pergi buat tandas. Okey lah. Nah, berat sekali. Jadi kalau siapa-siapa nak korban ni, Ustaz tinggalkan orang ni. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz ambil satu lah. Yang ada situ. Kalau berminat lah, kalau berminat, tulis-tulis nama. Lepas tu tak payah hantar melalui ambil snap, hantar ke Ustaz. Nama spesifik. Ustaz uruskan lah. InsyaAllah dah. Ada nombor akaun, ada apa semua di situ belakang. Okey. Cukup dah. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.